Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu lagi pada malam ini untuk menyambung kembali kelas pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Dan sebelum itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih banyak kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini di live IG, di Zoom, di FB. Semoga semua insya-Allah mendapat manfaat dan barakah. Dan tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih juga kepada penganjurnya Global Ihsan, dan moga-moga Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, yang mana Nabi SAW doakan termasuk para malaikat, semua makhluk-makhluk yang akan menaungi, mendoakan kepada penuntut ilmu di mana jua mereka berada. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung kembali, dan kalau ada yang bersama dengan mereka mushaf, maka boleh buka sama-sama mushaf supaya insya-Allah kita tadabbur, dan kita akan ambil seperti biasa. Kita pertama sekali kita akan bacakan ayat, dan selepas kita akan bacakan ayat tu kita akan tengok beberapa kalimat beberapa perkataan, yang mana perkataan tu mungkin makna yang boleh kita sama-sama dapat faedah lah. Moga-moga dia boleh tambah vocab Quran kita yang baru. Dan kemudian kita akan explain maksud ayat itu secara umum, secara ringkas, dan sebelum kita masuk kepada perbahasan-perbahasan dan faedah-faedah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut. Jadi hari ini insya-Allah kita akan menyentuh ayat yang 6, ayat nombor 6. Dan Alhamdulillah pada ayat yang ke-6 ni insya-Allah ada beberapa faedah yang baik untuk nak kita tadabbur bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik. Pertama sekali kita tengok beberapa kalimat dalam ayat ini yang mungkin yang kita boleh ambil faedah lah. Yang pertama sekali perkataan marafiq. Dan Allah kata basuh tangan, maksudnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq ni maksudnya siku. Siku ni apa yang kita letak tangan ke, ataupun kita nak siku orang tu ke, itu maksud siku lah. Kemudian kita tengok Allah kata lagi ahadun minkum minal gha'id. Ghaid ni maksud dia buang air besar lah. Perkataan ghaid ni dia satu perkataan metafora, yang mana ghaid asalnya benda yang stay dekat atas bumi lah. Jadi dijadikan sebagai metafora bagi buang air ataupun menunaikan hajat. Sebab biasanya orang zaman dulu, kita pun kalau kata nak membuang air tu, dia akan masuk ke bumi jugalah. Kemudian fatayammamu, tayammum, ini kita akan sentuh tentang beberapa perbahasan tentang tayammum ini. Kemudian sa'ida ni adalah debu yang berada di atas tanah ni. Itu pun perbahasan tentang hukum hakam tu insya-Allah kita akan sentuh sebentar lagi. Baik. Sebelum kita sebutkan tentang perbahasan ayat ni, suka untuk saya sentuh tentang perbahasan qiraat, yang mana qiraat dalam ayat ini dia akan memberikan makna yang tersendiri. Okey. Cuba kita tengok pada ayat yang perkataan yang ada wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, tengok
Okay, sekali lagi cuba tengok sama-sama, cari balik dalam baris yang kedua tu kan Allah kata wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tengok perkataan wa arjulakum. Perkataan wa arjulakum. Kat situ ada dua qiraat. Yang mana yang kita baca sekarang ini wa arjulakum. Tetapi di sana ada juga qiraat yang membaca wa arjulikum. Lam tu dibaca dengan baris bawah. Apa beza di antara kedua-dua qiraat ini? Dia ada memberikan makna yang tersendiri daripada sudut hukum hakam, dan ini insya-Allah kita akan sentuh sebentar saja lagi. Baik, sebelum tu saya nak sentuh dulu tentang maksud ayat ini secara umum, supaya bila kita faham tentang ayat ini atau maksud ayat ini, kita barulah perbahasan tu boleh kita go for deeper and deeper. Okay. Pertama sekali dalam ayat ini secara umumnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hamba-Nya yang beriman, bila mana mereka hendak mendirikan salat, maka mereka ambil wuduk. So ambil wuduk tu macam mana? Tata cara yang wajibnya, yang rukunnya itu ada disebut dalam ayat ini. Yang pertama dimulakan dengan membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan daripada ujung jari ini sampai kepada melitupi siku kita. Kemudian menyapu kepala kita. Kemudian membasuh kedua kaki kita daripada ujung jari sampailah meliputi kita punya buku lali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kepada orang-orang yang kata hadas lah, yang perlu untuk nak mandi junub, dia perlu mandi junub dulu sebelum dia bangun menunaikan salat. Kalaulah seorang itu sakit, tak mampu untuk nak menggunakan air, ataupun dalam keadaan bermusafir, susah untuk nak mendapatkan air di pertengahan jalan, ataupun kalaulah seorang itu menunaikan hajatnya, sama ada buang air kecil ataupun air besar, ataupun yang ini nanti kita akan sentuh. Dalam ayat ini disebut tentang menyentuh wanita, dan kemudian dia tidak ada air untuk dia bersuci, ataupun tak ada air untuk dia ambil wuduk, dia nak salat tapi tak ada cukup air, tak ada air untuk nak berwuduk, maka dia boleh bertayamum. Dan bagaimana dia bertayamum? Dia sapu sikit wajah dia dan juga kedua pergelangan tangannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa Allah tak mau, Allah jadikan hukum hakam ataupun rukhsah ini sebagai satu kelonggaran untuk nak mempermudahkan urusan kita umat Islam dalam beribadah. Tetapi Allah pada masa yang sama, Allah mahu kita ni sentiasa menjaga kesucian kita. Kan, kesucian kita ni bukan hanya daripada sudut fizikal, daripada sudut kita tengok wangi-wangian suci ni, tak sebenarnya, tapi dia boleh jadi kesucian maknawi, secara spiritual. Kan kadang-kadang kita terfikirlah, kita dah mandi wangi-wangi, kan, buat apa kita nak kena ambil wuduk lagi nak salat kan? Tetapi macam mana wangi pun sekali kita, macam mana kita dah pakai skincare ke kulit kita, dah nampak berseri pun sekali, tetapi bila kita nak salat, wajib untuk nak kita ambil wuduk. Kalau salat tu tak ada wuduk, maka tak sah salat kita. Kita kena ambil wuduk. Kalau kata kita dah pakai makeup tebal-tebal, tiba-tiba dah cantik, nampak macam dah, tapi tak ada wuduk nak salat, maka kita kena habiskanlah makeup kita itu, basuh balik muka kita, ambil wuduk macam mana yang Allah nak, sebab itu membawa erti taharah, kesucian secara maknawi. Allah nak kita, cara kita bersuci begitu. Kalau tak mampu, maka kena bertayamum. Jadi itulah Allah nak mudahkan kita. Ini sebagai satu bentuk kesempurnaan syarak kita, supaya kita bersyukur kepada Allah. Apa munasabah ayat ini? Tengok ayat ni, ayat nombor 6 kan. Apa munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelum dia? Kita selalu sentuh bila kita masuk ayat demi ayat, kita akan sentuh
kenapa Allah sentuh tentang ayat ni? Kenapa Allah start dengan ayat ke-6 ni tentang wuduk? Sebelum ni Allah cerita tentang makanan. Sebelum tu lagi Allah cerita tentang apa nama? Perintah untuk nak menyempurnakan janji. Okay. Dalam ayat ini, bila kita tengok ayat yang terawal, Allah buka surah Al-Ma'idah ni dengan suruh kita untuk menyempurnakan perjanjian kita, akad kita, kontrak kita, apa-apa perjanjian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa yang berkaitan dengan makanan-makanan yang boleh dimakan ataupun yang tak boleh dimakan. Allah juga sentuh tentang apa yang boleh dinikahi, siapa yang tak boleh dinikahi. Dan ini adalah jenis-jenis muamalat interaksi dunia antara manusia, sesama manusia. Setelah Allah cerita tentang muamalat tentang manusia, maka Allah nak cerita pula tentang muamalat akhirat. Kita pun tahu muamalat yang terpenting bagi manusia ni apa? Janji, makan, kita ada pendamping kita. Itu benda yang paling penting lah dari sudut muamalat kita kalau kita nak hidup bahagia kat dunia. Tetapi muamalat akhirat yang paling penting sekali adalah apa dia? Solat. Jadi bila mana solat itu tak akan sempurna tanpa wuduk, tanpa taharah, maka Allah start dulu dengan bercerita tentang beberapa hukum hakam taharah, iaitu berwuduk. Dan kalau kita renung juga, ayat yang pertama sekali, bila Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, lunaskanlah akad-akad kamu, perjanjian kamu. Perjanjian ni, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-ahdu. Dia ada dua jenis. Satu yang kita panggil sebagai perjanjian rububiyah. Perjanjian rububiyah ni Allah yang janji kepada kita. Dan ada juga yang dipanggil sebagai perjanjian ubudiyah. Perjanjian ubudiyah ni adalah perjanjian daripada pihak kita, daripada kita sebagai hamba ni. Maka sebagai tanda kemuliaan, Allah sebut dulu tentang perjanjian yang berkaitan dengan Allah dulu. Kemudian after that, maksudnya barulah Allah cerita tentang perjanjian yang melibat apa yang kita sebagai diri kita boleh buat. Daripada pihak Allah sendiri, maksudnya Allah dicerita tentang aspek yang berkaitan dengan makanan, keseronokan kita, makanan dan juga pasangan kita. Orang yang kita boleh nikahi lah. Allah cerita tentang halal, tentang haram, apa yang, dan kita tak boleh hiduplah tanpa makanan ni. Jadi makanan didahulukan. Ini semua tentang beberapa manfaat-manfaat yang mana Allah bagi tahu, Allah nak bagi pada kita. Allah yang nak bagi pada kita rezeki, Allah nak bagi kita kenikmatan, kelazatan, itu semua daripada rububiyah Allah. Jadi bila dah habis 5 ayat yang pertama tu Allah cerita tentang apa yang Allah nak bagi pada kita, maka pada ayat yang ke-6 ni barulah Allah minta apa yang kita kena buat pada Allah, which is benda yang paling penting sekali dalam ketaatan, dalam ibadah kita, dalam agama kita selepas daripada iman, iaitu salat. Tak mungkin salat itu boleh didirikan melainkan dengan taharah. Maka dalam aspek taharah, benda yang pertama sekali dia akan disentuh, iaitu syarat-syarat wuduk, rukun-rukun wuduk. Apa yang perlu untuk nak kita buat supaya solat kita itu sah, solat kita itu sempurna. Bila mana Allah cerita juga sebelum ini tentang apa yang berkaitan dengan makanan dan perkahwinan. Dan ayat yang makanan ni daripada ayat ketiga. Ayat keempat, kelima ni masuk makanan dan juga masuk kepada pernikahan. Okey, apa implikasi daripada makanan dan perkahwinan? Implikasi dia, kalau kita makan, apa jadi lepas tu? Lepas kita makan, dua-dua ni, makanan dan pernikahan ni, dua-dua ni boleh menyebabkan
batal wuduk kita. Boleh jadi batal wuduk kita. Bila kita makan, kita boleh nak terkentut, kita boleh nak terbuang air, makan minum kan, boleh nak buang air besar, buang air kecil. Itu semua implikasi daripada makanan. Pernikahan pun sama. Aktiviti-aktiviti suami isteri yang boleh membatalkan wuduk, yang menyebabkan kita berhadas besar, perlukan kepada mandi junub. Jadi kedua-dua benda ni boleh mendatangkan hadas yang kecil dan juga hadas yang besar. So ini implikasi, maksudnya kenapa ayat yang ke-6 ini disusun selepas daripada ayat yang sebelum ini. Maka perlukan kepada penerangan, bila dah makan kita akan buang air, bila kita dah berkahwin mungkin akan membatalkan wuduk. Maka Allah nak cerita tentang macam mana pentingnya wuduk itu untuk nak kita wuduk bila batal supaya kita boleh bersalat dengan sempurna. Maka Allah ceritakan tentang ayat yang ini. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, tengok satu-satu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Faghsilu, basuhlah, wujuh, wajah. Wajah bahasa Melayu kita pun ambil daripada bahasa Arab. Maksudnya wajah ni sesuatu yang mengadap. Jadi normal kepada wajah ni apa maksud dia? Wajah ni adalah bermula daripada, secara normal dia adalah tempat tumbuh rambut kita ni. Daripada atas hujung-hujung ni sampailah meliputi, kalau kata lelaki dia ada janggut-janggut kat sini kan. Itu maksudnya yang kita boleh nampak ni. Ini termasuk dalam wajah yang boleh dilihat. So kecualilah bila kita kata orang tu dia luar biasa sikit, kalau kata dia tak ada rambut kat atas ni, ataupun dia sulah sikit ke, dia tinggi, dia botak kat atas tu, maka dia ambil kadar yang normal bagi kebiasaan orang. Maksudnya biasanya dia di atas sikit daripada tulang bonjol ni lah. Itu maksud wajah. Wa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah tangan kamu juga. Tangan daripada ujung jari ni sampailah kepada siku kita ni. So dia jangan separuh siku. Dan jangan bawah daripada siku. Maksudnya kena menutupi tulang siku ni. Tulang siku ni mana? Tulang siku ni yang tajam ni. Yang mana kalau kita siku kepala orang ni, macam Muay Thai tu, boleh pecah kepala orang tu kan. Itu maksud siku. So dia mesti kena meliputi siku ni. Itu sunnah, kita kena ikut. Dulu ada sahabat macam Abu Hurairah, dia berlebih-lebih sikit kan, dia tarik lagi tangan dia sampai tinggi. Itu tak perlulah. Wamsahu biru'usikum. Maksudnya basuhlah kepala kamu. So kepala ni, ini dia ada perbahasan ni lah. Cuma cara Nabi SAW basuh kepala dia adalah Nabi ambil dua air dekat dua tangan, kemudian Nabi basuh, ratakan daripada depan ke belakang, daripada depan ke tengkuk Nabi ni, belakang ni, kemudian Nabi tarik balik ke depan. Maksudnya ke belakang, ke depan. Itu cara Nabi SAW meratakan air. Maksudnya Nabi SAW dia basuh keseluruhan lah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahawa dia tengok kadar itu kadar sunnah yang menepati, tetapi kadar yang wajib adalah sekiranya boleh cover 3 helai rambut, maka dia dah kena sebahagian. Maksudnya kena sebahagian daripada kepala. Sebab nanti dia ada istimbal kat situ tu, biru'usikum wamsahu biru'usikum. Dekat dengan ayat tu dia menunjukkan sebahagian kepala. Dia tak bagi tahu semua kepala, tapi dia kata maksudnya adalah sekadar sebahagian kepala. So itu ada khilaf daripada sudut mazhab fiqh. So dalam mazhab Syafi'i mereka katakan sebahagian kepala dah mencukupi, sebahagian mazhab lain mengatakan kena keseluruhan kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, so tadi ini kita bagi tahu kan dalam kaki ni, kaki ni dia ada dua qiraat. Satu
yang kita baca wa arjulakum ilal ka'bain, lam itu dibaca dengan baris atas, maka waw dekat situ dan dekat wa arjulakum itu dia berbalik kepada apa dia, basuhan. Wamsa'u waghsilu. Okay, kita tengok ayat tu balik. Mungkin ramai yang confuse kan. Check balik ayat kat situ. Yang pertama Allah kata apa? Basuh muka kan. Faghsilu wujuhakum. Nampak tak? Wujuhakum. Ha dekat situ baris atas. Jadi kemudian kita tengok Allah suruh basuh muka, wujuhakum wa aydiyakum. Ya, tangan kat situ pun Allah sebut ya tu baris atas, wa aydiyakum. Sebab dia maf'ul. Okey. Kemudian dipisahkan dengan ayat-ayat dan kemudian Allah sebut wa arjulakum. Kalau kita baca baris atas wa arjulakum, maka dia sebenarnya ayat itu bersambung dengan basuhan yang tadi. Maksudnya Allah suruh basuh muka, basuh tangan dan kena basuh kaki juga. Cuma dikemudiankan kaki ni sebab dia adalah rukun yang terakhir. Nampak tak beza dia? Wa arjulakum. Tadi wujuhakum. Wa aydiyakum. Semua pada atas. Wa arjulakum. Pada atas juga. Semua ini berbalik kepada basuhlah. Kenapa saya tekan kat sini masuk basuhlah kat sini? Sebab basuh dan sapu ni berbeza. Basuh ni dia kena ada elemen macam dia kena ada macam gosok-gosok sikit. Itu basuh. Tak dinamakan basuh kalau kita curah je macam tu kan. Ataupun kita calik-calik. Itu bukan basuh. Basuh ni dia ada macam elemen sental sikit kan. Itu maksud basuh. Jadi kalau kita qiraat yang menerima wa arjulakum, maka kaki tu kena basuh. Tak cukup kita ulur kaki tu dekat air, biar air macam tu je kan. Tak, dikena. Dan itu yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, bila dibasuh kaki, basuh tangan ni, Nabi celah-celah ni. Maksudnya Nabi sapu. Celah-celah ni semua dibasuh. Termasuk dekat kaki tu pun, celah-celah tu semua dibasuh. Itu maksud basuh. Tetapi ada qiraat yang dibaca wa arjulikum. Lam tu dibaca baris bawah. Wa arjulikum. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jar lah huruf dia, sebab dia baca baris bawah. Dia macam mana dia jadi boleh baris bawah kat sini? Dia berbalik kepada ayat sebelum ini yang Allah kata wamsahu biruusikum. Basuhlah kepala kamu. Ruusikum, sebab ada bi kat situ kan. Itu huruf jar lah, kita tak nak cerita teknikal bahasa. Tapi wamsahu biruusikum. So sebenarnya kalau orang yang baca qiraat ni dia kata wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi dikata ayat yang kaki ni disambung dengan sapuan. Ya Allah suruh sapu kepala. Kepala ni dia tak perlu basuh. Itu beza. Maksudnya kepala ni bukan kita kena macam shampoo tu, tak ya. Tapi kepala ni cukup kita ambil air, lalukan. Yang mana kena tu kena. Macam itulah. Dan qiraat ni dia kata kat kita, dia kata sapulah. So bila sapu ni kita ambil air tu, calik lah. Macam tu je lah sapu. Itu bukan basuh. So ini salah satu, dia ada dua qiraat yang dibaca dalam konteks wa arjulikum ataupun wa arjulakum. Okay. Wa in kuntum junuban fattaharu. Sekiranya kamu berjunub, maka mandilah dulu sebelum kamu pergi salat. Wa in kuntum marda. Berjunub ni tahulah kan, maksudnya bila berlaku hubungan suami dan isteri tu, maka dia sudah dikira hadas akbar, dia sudah kira berjunub, maka dia perlu untuk mandi wajib dulu. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, tak boleh nak kenakan air. Ada sakit yang boleh kena air, ada sakit yang tak boleh kena air.
So maksudnya sakit yang tak boleh kena air lah. Sakit ni yang tak boleh air ni macam kita tersentuh air tu rasa sakit. Sam demam pun sakit kalau kena air kan. Dia macam tak boleh kena air sebab badan kita rasa macam tengah-tengah panas macam tu. Ataupun kita ada luka-luka, kita ada apa-apa sensitif, allergic yang mana tak boleh kena air ke. Au ala safar, ataupun dalam keadaan kita bermusafir, susah nak jumpa air. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun kamu buang air. Buang air kecil ke buang air besar. Ini semua maksudnya ini pun membatalkan wuduk. Au lamastumun nisa. Aula ini kalimat yang penting sekali untuk nak kita bincangkan pada malam ni. Ataupun dalam ayat ni kata ataupun kamu menyentuh wanita. Ya, adakah menyentuh wanita ini bermaksud jima', berhubungan antara suami isteri baru membatalkan solat, ataupun sekadar cuik-cuik tersentuh je, sengaja tak sengaja itu boleh membatalkan salat, membatalkan wuduk? Sekejap lagi kita akan sentuh lebih detail lah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalaulah perkara-perkara ini yang disebutkan tadi ini kamu alami dia, maka kamu tak jumpa air juga, nak kena berwuduk, nak kena mandi wajib, tapi tak ada air, maka Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiba. Kamu boleh gantikan wuduk itu dengan tayammum. Dan macam mana tayammum itu? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka ambillah debu yang elok, debu yang ada di atas permukaan, dan hanya sapu saja wajah dan juga kedua pergelangan tangan kamu. Enough. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tak mau menyusahkan kamu lah. Kan? Tetapi kadar kesusahan dan kesenangan diukur dengan syariat kita lah. Jangan pandai-pandai guna kepala kita nak kata, oh susah ni kita ni. Susah, apa yang kita, susah kita tu adalah biasanya susah hawa nafsu. Kan? Tetapi agama dia dah ada kadar yang mana boleh dikatakan sebagai susah, yang boleh mendapatkan rukhsah, mendapatkan kelonggaran. So itu kena belajarlah fiqh. Walakin yuridu liyutahhirakum. Namun Allah Subhanahu wa taala nak kamu ni sentiasa bersuci, jaga kesucian kamu. Apatah lagi masa nak salat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi majlis-majlis formal, kita nak jumpa pasangan kita pun, kita nak pergi majlis-majlis keraian pun kita wangi-wangi, kita nampak kemas, kita nampak smart, pakai baju lawa-lawa. Tapi bila kita solat, ya Allah, kita pakai cincai-cincai je kan. Kita, Allah, sekadar yang boleh lah kan, pakai pagoda ke, pakai kain plekat yang singkat-singkat tu boleh je, sepi je kan. Kalau nak pergi majlis pakai smart-smart, sedangkan kita nak berhadapan dengan Allah. Dan saya senang pergi mana-mana pun, pergi masjid ke, pergi jumpa orang ke, pergi majlis keraian ke, tak kira apa majlis, saya pakai baju yang sama je kan. So tak ada orang panggil tak ada diskriminasi kat situ. Jadi Allah nak suruh kita jaga kesucian kita bila mana kita nak berdiri di hadapan Allah. Dan Imam Malik pun bila dia nak salat, bila dia nak ada majlis-majlis ilmu, dia akan smart-smart, dia akan wangi-wangi, dia akan jaga diri dia sebab dia tahu kadar benda itu perlu dijaga ataupun dimuliakan. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Kan pada masa yang sama, rukhsah ataupun kelonggaran yang Allah berikan kepada kita ni, Allah nak tunjukkan bahawa syariat kita ni sempurna. Syariat kita yang Allah dah sebut dalam ayat yang ketiga tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah aku sempurnakan agama aku dan aku telah sempurnakan nikmat aku. Maksudnya Allah nak bagi tahu pada kita agama ini dah sempurna. Hang jangan pandai-pandai tambah.
Hang jangan pandai-pandai modify agama ni ikut kepala hang sendiri. Supaya kita boleh kata, oh yang ini mudah sikit, yang ini senang, pandai-pandai. Itu yang kita dengar, macam-macam ajaran pada hari ini yang pelik-pelik, yang pandai-pandai diubah agama ini. Sampai kan mungkin, sampai satu tahap, orang yang dah sampai certain darjat, tak payah ambil wuduk pun. Tak payah ambil wuduk pun. Tak payah solat macam mana solat kita ni pun. Sebab apa? Dalam kepala dia dah fikirlah. Dia pandai dia buat dia punya kepala, dia fikir, ini senang sikit, ini mudah sikit, ini tak perlu, ini perlu. Sedangkan siapa yang tetapkan ni semua? Hukum hakam, syariat, ibadat ni semua siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sempurnakan ni semua pada kita. Allah dah bagi kita syariat yang mana ini sepatutnya biasa kita buat. Tetapi kalau kita berhadapan dengan beberapa kerumitan ataupun beberapa uzur yang diiktiraf oleh syarak, maka kita boleh ambil rukhsah-rukhsah ini dengan kadarnya. Kalau dah sampai tahap kita darurat sekalipun, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Jangan berlebih-lebihan. Dengan sekadar yang boleh menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan maqasid agama kita. Itu maksud kesempurnaan syarak itu. Ingat, bila kita ingat ayat ni, kita ingat ayat yang saya bacakan tadi. Cukuplah Islam itu telah sempurna kepada kita, yang Nabi SAW dah ajar kepada kita. Nabi dah ajar kita macam mana kita nak berselawat kepada baginda dengan sesimpel lafaz. Allahumma salli ala Muhammad. Itu asasnya. Wa ala ali Muhammad yang lebih sempurna. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang Nabi SAW dah ajar kepada para sahabat. Satu lafaz salawat yang cukup mengandungi maksud salah dan juga taslim. Salah ni kita dah doakan. Kita doa minta Allah. Allah pun doakan kepada Nabi. Allah ampunkan Nabi. Allah bagi rahmat kepada Nabi. Itu maksud selawat. Malaikat juga selawat. Malaikat mendoakan Nabi SAW. Bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah salli ala, doa, maksudnya kita minta doa kepada Allah supaya Allah berikan rahmat, berikan kebaikan, berikan segala whatever yang Allah nak bagi pada Nabi SAW. Dah mengandungi maksud salawat. Dan bila kita rasa Islam itu tak sempurna, maka kita pun rasa macam selawat yang Nabi ajar ni tak cukup. Selawat yang Nabi SAW buat ni membosankan, buatkan kita tidur, tak seronok baca. Maka kita pun buat benda-benda lain, tambah benda-benda lain, buat jenis-jenis selawat yang lain-lain. Islam dah sempurna bagi kita. Jangan rasa apa yang Nabi SAW ajar pada kita ni tak cukup lagi. La'allakum tashkurun, semoga kita boleh bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota kita. Jangan lupa setiap pagi dan petang kita baca apa? Kalau pagi kita baca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Petang Allahumma ma amsayna bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Maksudnya, ya Allah, apa yang nikmat yang aku dapat dan sesiapa pun yang dapat pada pagi ataupun petang ini, maka dia hanya datang daripada engkau semata-mata. Tiada sekutu bagi engkau. Segala pujian bagi engkau. Nabi kata siapa yang baca zikir itu pada pagi dan petang, maka dia telah menunaikan kesyukuran dia kepada Allah. Jadi jangan lupa at least untuk baca itu, ada dalam zikir pagi dan petang kita, supaya itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, now kita pergi kepada pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini insya-Allah, dan beberapa hukum hakam yang kita boleh ambil. Pertama sekali, taharah. Taharah ini adalah sebahagian daripada cabang keimanan.
Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu. Allah bercakap dengan orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman, sekiranya kamu beriman, maka jagalah taharah ini. Dan iman itu boleh bertambah dengan taharah kita, kesucian kita, dengan cara kesempurnaan wuduk kita, dengan macam mana kita menjaga diri kita. Dan kita lihat dalam Islam, kita belajar fiqh, buka kitab fiqh, yang pertama sekali adalah bab taharah, bab kebersihan, bab kesucian, bab bersuci. Tetapi umat Islam hari ini, di mana kesucian itu? Ke mana kita jaga? Tengok toilet kita, tengok rumah kita, tengok kebersihan diri kita. Subhanallah, jauh daripada apa yang sebenarnya Islam nak ajarkan kepada kita. Kemudian kita tengok lagi dalam ayat ni, antara faedah yang kita boleh ambil. Allah sebut perkataan buang air itu, berak itu, Allah ganti dengan perkataan al-gha'id. Al-gha'id ni, kita dah beritahu, gha'id ni dia maksudnya dia adalah benda yang mendatar di atas bumi. Dia hanya bahasa metafora, maksudnya disebut perkataan itu a bit weird, bukan salah nak sebut berak, tetapi Allah tak nak sebut benda tu, Allah tukar dengan perkataan yang berbentuk kiasan sebagai bentuk budi bahasa. Sama juga kita, kalaulah kita nak sebut perkataan itu dalam bahasa kita sekali, walaupun bukan salah kalau kita nak sebut contohnya BABI, tapi mungkin kita rasalah dalam bahasa kita nak sebut BABI ni berat, sebab orang selalu sinonim dengan mencarut. So bila kita nak cerita, mungkin pagi tadi saya ternampak ada ni, kita tak tersebut BABI tu, kita mungkin kita gunakan perkataan-perkataan lain, binatang hidung tinggi, ataupun orang tak sebut, mungkin kita sebut pig, ataupun kita sebut khinzir. Dua-dua tu perkataan khinzir tu ada dalam bahasa Melayu juga, BABI pun dalam bahasa Melayu, tetapi dari segi bahasa kita ni, khinzir itu bunyi lebih baik sikit, lebih beradab sikit daripada BABI. Allah sebut aula mastumun nisa, Allah tak sebut jima, tetapi Allah sebut la, menyentuh wanita. Satu metafora, seolah menyentuh wanita tu bukan nak maksud dia sentuh begitu, tetapi maksud dia adalah kiasan kepada hubungan antara suami dan isteri. Tak lagi kita cerita tentang fiqh itu. Dan bila tadi kita sebut perkataan ghaid, ghaid ni bahasa Arab dia maksud satu perkataan, satu tempat di bumi yang mana dia macam a bit down sikit, dia macam ke bawah sikit, kan? Biasanya tempat macam lubang besar lah. Jadi tempat tu tempat yang tersembunyi, tempat yang sesuai lah kalau orang tu nak membuang air. Allah gunakan perkataan ghaid ni untuk nak memberi isyarat kepada kita, kalau nak buang air, janganlah dekat-dekat, jangan pamer kat orang lah. Tengok toilet kita hari ni, especially tengok toilet lelaki, kan, kencing sebelah je, kan, buat toilet nak ikut sangat barat, nak ikut sangat western, kencing tu kalau orang tu toilet sebelah, dia nampak lah alat sulit orang sebelah. Even toilet sekarang ni pun makin lama makin tinggi dia punya jamban dia, pintu kan. Ini kat Malaysia okey lagi, pergi dekat China ke, pergi dekat few countries dah tak ada pintu dah, kan. Nak buang air tu sampai ada separuh tempat dia pakai glasses, dia pakai cermin kan, walaupun sebahagian tempat cermin tu boleh berubah. Tapi buang air ni semua tempat yang Allah suruh kita sembunyi-sembunyi lah. Jangan kita dok cerita kat orang. Dan even kalau kita nak cakap kat orang pun janganlah, aku nak pergi berak lah, aku nak pergi ni lah. Jaga sikit lah. Tak, benda ni benda yang simpan-simpan lah sikit, baik berkias-kias sikit lah. Jangan nak kentut pun nak lepas, nak bagi orang dengar ni semua. Ini isyarat ni kita boleh faham daripada ayat ni. Kemudian bila kita, tadi kita sebut tentang basuh kaki. Basuh kaki, qiraat lagi satu, sapu kaki. Sapu kaki ini dia ada satu faedah yang mana kita boleh belajar daripada situ untuk kita tak membazir air. Sebab bila tuang air dekat kaki ni,
Itulah masanya kita curah kaki itu jadi air itu jadi melimpah-limpah banyak. Jadi nak ambil wuduk ini kita kena seboleh-bolehnya kita jaga, kita jangan membazir. Hari itu saya ada buat satu video kan dekat TikTok pun ada, di IG pun saya letak, dan even di Facebook pun saya ada letak tentang nak ambil wuduk pun kita tak boleh membazir. Dan ramai orang buat salah ini, dia membazir masa dia ambil wuduk. Sedangkan Nabi SAW pernah bagi tahu, kalaulah kita ambil wuduk tu di dalam sungai sekalipun, kita ambil wuduk ataupun dalam air mengalir, kita jangan berlebih-lebih. Apa yang tak perlu jangan. Apatah lagi bila kita ambil wuduk di air pipe, kadang-kadang kita buka air pipe tu kuat, melimpah-limpah, mencurah-curah, dan itu cara yang salah. Cara yang terbaik adalah kita buka sikit, kita ambil dengan kadar yang kita perlu, kita tutup balik. Kan? Kita buka sikit, kita tutup balik, kita sapu balik. Dengan kadar sahaja yang mencukupi. Walaupun air itu percuma, walaupun air itu murah, tetapi Islam nak mendidik kita supaya kita berdisiplin, jangan kita berlebih-lebihan dalam perkara yang tidak perlu. Okay. Sekarang kita tengok beberapa pengajaran ataupun masalah ilmiah yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Bila Allah kata faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, dia meliputi semua wajah kita. Maksudnya jangan basuh separuh, calik-calik separuh kan, takut kena make up sini, kita basuh sikit-sikit. No. Basuh semua sekali keseluruhan wajah kita. Begitu juga bila kita basuh tangan kita pun sama. Sempurnakan basuhan tersebut. Basuh kaki pun sama sampai ke buku lali. Yang ini dalam amalan wajib ini, yang kita kata amalan yang membasuh anggota yang wajib ini, muka, tangan dan kaki ini, wajibnya basuh sekali. Itu yang kita boleh faham dalam ayat ini, kewajipan basuh tu hanya sekali. Maksudnya kalau contoh kita basuh tangan, maksudnya kita basuh muka, kita ambil satu kali air, kita rata, satu kita sapu, dah sekali basuhan. Tak perlu nak ambil lagi kedua, basuh lagi. Sometimes Nabi SAW ada buatlah 2 atau 3 kali, bergantung kepada keadaan ataupun situasi air dan keadaan. Tetapi sekali sahaja sudah memadai. Inilah apa yang kita tengok, muka, tangan dan kaki ini kenapa dibasuh? Sebab kebiasaannya inilah anggota-anggota yang mungkin banyak digunakan ataupun yang lebih kita kena jaga sikit kebersihannya. Di muka ni kita ada mata, kita ada hidung. Sebab tu dalam sunat wuduk pun kita ada macam kita istinsar, kita sedut air istinsar dan kita hembus balik. Dan kemudian kita berkumur-kumur. Itu sunnah wuduk lah yang Nabi SAW buat, yang tak disebut dalam ayat ini. Itu semua sunat. Tetapi itu menunjukkan wajah ini benda yang penting untuk nak kita jaga kesuciannya. Sebab tu muka ni kita basuh. Sebab mungkin dekat muka ni ada debu-debu, kotor-kotor. Muka ni orang nak tengok kita. Mulut ni nak bagi jaga wangi. Nabi SAW Nabi kata kalaulah tak membebankan umat aku ni, nescaya aku nak suruh setiap kali nak ambil wuduk, solat tu mesti kena berus gigi, jaga kebersihan mulut kita, kumur-kumur paling tidak. Sampai hembus masuk air dalam hidung ni, keluarkan balik, nak jaga kebersihan. Tangan pun sama, kita basuh ni sebab ini tangan yang mana tangan ni bekerja, tangan yang selalu kotor, tangan yang menyentuh sana sini, maka dia perlu dibasuh. Kaki pun sama, kaki ni pun selalu kotor juga kan, kita jalan sana sini berdebu, kotor apa ni semua. Kalau kita tak basuh kaki kita tu, nanti masa kita sujud nampaklah dekat tapak kaki kita tu warna hitam. Yang tu jaga betul-betul lah. So itu Islam nak tunjukkan tentang pentingnya. Rambut ni semua tak apa sapu sebab dia bukanlah core sangat ataupun penting sangatlah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Fatahharu. Wa in kuntum junuban, Allah kata kalau kamu dalam keadaan yang berjunub, fatahharu. Bersucilah, dengan itu mandilah dengan cara mandi wajib.
Kan kalau tak boleh mandi wajib, cukup sekadar kita bertayamum. Okey. Kita nak sentuh juga tentang tentang isu yang lebih penting daripada ni. Tapi sebelum kita nak sentuh tentang isu tu, itu tentang hukum bersentuh suami isteri, adakah membatalkan wuduk ataupun tak. Kita cerita sikit tentang aspek mandi wajib kat sinilah. Ataupun kita bertayamum. Bertayamum ni, kita dengan rasa ketakutan kita terkena air. Contoh, kita sejuk. Kita takut kalau kita ambil wuduk tu, kita ni jenis yang tak boleh sejuk sangat. Ambil wuduk tu kadang-kadang separuh country. Dia punya angin itu sakit, dia menusuk masuk tulang lepas kena air kan. Ada orang dia cepat sakit. Dengan kita punya kerisauan untuk kita sakit disebabkan terkena air masa musim-musim dingin, dah mencukupkan kita untuk kita bertayamum. Ada orang memang begitu. Ada orang dikebal, tak ada masalah pun. Bukan syarat mestilah langsung tak ada air. Dan begitu juga, janganlah terlalu bermudah-mudah juga pada masa yang sama. Maksudnya usaha untuk nak cari air. Sebolehnya cari air sampailah mungkin dia tahu kat kawasan ni memang dah susah, dah tak jumpa air dah. Jangkaan dia memang tak ada air. Maka ketika itu bolehlah untuk dia bertayamum. Okay. Tetapi yang ni sebelum tu kita nak cerita tentang hukum batal tak wuduk suami isteri yang bersentuhan. Okey, ni kita nak kupas sikit sebab di Malaysia ni memang famous lah tentang isu ini. Ya abang, jangan sentuh saya lah, batal lah. Saya nak batalkan awak sikit, nak manja-manja kan. Kemudian ada orang buat usi-usi, ada sampai kata bila lepas nikah tu ada upacara membatalkan wuduk pula. Ada juga upacara batal wuduk. Macam-macam orang Melayu kita ni. Walaupun kita hormat tentang isu fiqah ni, tapi benda ni dah jadi cuitan dalam masyarakat. Dan ada juga sebahagian daripada kita yang mungkin tertanya-tanya. Kan, ada yang sampai kata, kenapa dalam mazhab Syafi'i kata batal wuduk kalau suami bersentuh sikit je dengan isteri bersentuh tu pun dah kira batal wuduk? Bukankah ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pernah tersentuh Nabi masa Nabi solat, Nabi tak pula batalkan wuduk? Ada juga hadis yang Nabi SAW pernah cium isteri dia sebelum Nabi keluar solat, Nabi tak ambil wuduk semula. Imam Syafi'i tak jumpa ke hadis-hadis ni? Ini sometimes ada orang ditimbulkan benda-benda ni. Jadi saya bimbang dengan sebahagian daripada perbincangan ataupun ayat-ayat yang dikeluarkan oleh sebahagian penuntut ilmu ketika membicarakan isu ini. Kesilapan ataupun kelemahan kita dalam mengolah ayat ataupun mengupas isu ini, dia boleh membawa kepada pandangan yang skeptikal terhadap tokoh agung ini, Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Memang dalam isu ini jumhur mengatakan tidak batal dengan sekadar bersentuhan. Suami isteri sekadar bersentuh ataupun lelaki atau wanita bersentuh secara tak sengaja begitu tidak membatalkan wuduk. Jumhur berpandangan begitu. Dan ada sebahagian orang sampai menganggap dalam bab ini pandangan Imam Syafi'i perlu dibuang. Seolah-olah dinyahkan, seolah macam tak ada nilai. Nampak macam lemah, tak kuat, tak menepati nas, bercanggah dengan hadis yang jelas. Ayat-ayat macam ini bahaya. Sebab dia menunjukkan bahawa kita tidak faham tentang usul ijtihad mazhab Syafi'i dalam membahaskan isu ini. Jadi bukan saya nak tarjih ataupun saya nak pilih mana satu pandangan, tapi saya nak kupas tentang argumen dalam mazhab Syafi'i supaya
tak dipandang serong, sebab ada orang yang berasa hairan, nampak macam bercanggah dengan hadis. Tapi kita nak faham, kenapa Imam Syafi'i mengeluarkan hujah bahawa suami isteri itu sentuh gitu pun batal wuduk, bukan semestinya maksud jima'. Ini kita nak bagi faham kedua-dua ni. Kenapa? Saya suka kadang-kadang bila ulas tentang isu fiqah, saya nak jelaskan kat mana ulama berselisih dan punca kenapa asbab mereka berselisih. Okey. Tadi kita ada sebut dalam ayat ni, Allah sebut perkataan aula mastumun nisa. Kita ramai daripada kita tahulah mazhab Syafi'i dia menjadikan kalimat aula mastumun nisa, menyentuh wanita secara literal itu, ini sebagai dalil utama yang menjelaskan bahawa terbatalnya wuduk hasil daripada sentuhan lelaki dan wanita, sama ada dengan syahwat ataupun tidak, secara sengaja ataupun tidak, sekejap ataupun lama. Sebahagian ulama yang lain, majoriti ulama mengatakan bahawa sentuhan pada ayat tersebut bermaksud hubungan badan suami isteri ataupun jima', sebagaimana dalam tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mereka bahaskan isu ini. Dalam ayat aula mastumun nisa ni dia kata ada dua qiraat. Qiraat yang pertama yang dibacakan oleh Hamzah dan Al-Kisai, satu qiraat yang sahih, dibaca dengan au lamastumun nisa, bukan lam tu pendek, au lamastumun nisa, yang bermaksud lamasa. Al-lams secara bahasanya sentuhan langsung kulit ke kulit. Atas qiraat ini dia kata tak sahihlah tafsiran jima' itu, tetapi cukup dengan maksud bahasa asalnya sentuhan. Kata lagi, banyak nas-nas yang menyokong maksud lamasa sentuhan ini. Contohnya Allah sebut dalam surah Al-An'am, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin lamasuhu bi aydihim. Kalaulah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sebuah kitab yang bertulis pada kertas, lalu mereka memegang ataupun menyentuhnya dengan tangan mereka. Lamas, la pendek bermaksud megang, sentuh. Macam tu juga ada dalam hadis bila Nabi kata dalam bab ditegah daripada bai'ul mulamasah sentuhan. Macam tu juga pernah Nabi SAW tanya pada sahabat yang mengaku berzina, la'allaka qabbalt, mungkin kamu pernah menciumnya, au lamas, atau kamu pernah menyentuhnya. Lamasa kat situ dia kata bukan maksud hubungan luar biasa itu. Macam tu juga bila dikata dalam ayat menyebut an-nisa, perempuan secara mutlak. Allah tak sebut nisa'akum, isteri atau perempuan kalian, tapi Allah sebut umum nisa. Allah tak sebut nisa'akum, wanita kalian, yang boleh membawa maksud family kamu, isteri kamu. An-nisa umum. Maka ia termasuk dalam pelbagai jenis wanita, sama ada yang diharuskan berhubungan dengannya ataupun yang tidak. Maka ini menunjukkan sentuhan lain jantina secara umum. Jadi dikata kalaulah la masa pada ayat tersebut bermaksud jima'. Dia kata apakah makna dan keperluannya untuk diulang kembali setelah disebut tentang junub? Wa in kuntum junuban. Sebelum ini kita kata wa in kuntum junuban fatahharu. Junub itu sendiri terjadi akibat daripada berjima'. So, kenapa nak kena sebut balik? Kalau kata la masa kat situ maksud jima', dia ada pengulangan yang dia kata tak perlu. Jadi ada bezalah antara la masa dan massa
dari sudut bahasa dan Quran yang mungkin panjang untuk nak dihuraikan lah. Jadi walaupun ada qiraat yang sedemikian yang menyokong zahir bahasa sentuhan dekat situ, macam mana kita nak buat dengan hadis-hadis yang menunjukkan berlaku sentuhan Nabi SAW dengan isteri-isterinya? Tak pula disebutkan bila Nabi sentuh tu membatalkan wudu ataupun Nabi kena ulang balik wudu, Nabi solat balik dan sebagainya. Tak ada pula. Berlaku sentuhan itu. Macam mana kita nak buat? Sekejap lagi kita cerita. Sekarang kita pergi kepada pegangan mazhab Syafi'i kat sini nak buat. Macam mana mazhab Syafi'i nak interaksi dengan hadis-hadis yang menunjukkan ada elemen bersentuhan antara Nabi dengan isteri-isteri dia? Mereka pergi kepada takwil. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i dia kata, disebabkan wujud ada pertembungan zahir di antara nas Quran dan hadis. Nas Quran kat sini bagi tahu sentuh semata-mata batal. Dalam hadis ada macam nampak macam bersentuhan itu berlaku. Maka dia kata nas hadis perlu ditakwil bagi menghapuskan pertembungan tersebut. Sebab mentakwil hadis dalam situasi begini lebih ringan daripada mentakwil Quran. Kalau kita tak takwil hadis tersebut, maka sebahagian qiraat yang sahih ini daripada Quran yang tadi kita sebut qiraat Hamzah dan Kisah ini kena kita tolak. Dan ini bukan perkara ringan kita nak tolak satu qiraat yang sahih. Maka sentuhan yang berlaku dalam hadis ditakwil sebagai sentuhan yang berlapik. Dan itu tidak mustahil berlaku dalam situasi-situasi yang disebutkan dalam hadis. Contohnya, mungkin Aisyah masa dia bangun malam tu, dia cari-cari Nabi, dia terpegang kaki Nabi. Mungkin tangan dia dalam selimut. Mungkin dia tersentuh jubah Nabi. Ada lapik. Mungkin masa Nabi cium isteri-isteri dia sebelum keluar tu, cium kat kepala dia tu, Nabi cium mata selendang. Dia kata, benda tu tak jauh. Kalau kita kata kita sentuh kawan kita, yalah, sentuh atas baju pun kita kata kita sentuh kawan kita. Tak kurang juga sebahagian daripada ulama mazhab, begitu juga sebahagian daripada ulama hadis macam Imam Bukhari, menilai hadis cium kepala, maksudnya Nabi cium kepala isteri sebelum pergi ke masjid itu sebagai satu hadis yang lemah. Kalau sahih sekalipun dia orang takwil lah. Okay, itu sebahagian ulama Syafi'i yang pergi kepada aliran takwil. Mazhab sebahagian dalam aliran Syafi'iyah yang tidak takwil dikatakan hadis-hadis seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terbangun di malam hari, yang tercari-cari Nabi SAW dengan tangannya sampai tersentuh kaki Nabi SAW dalam riwayat Muslim, menunjukkan yang disentuh tak batal wuduknya, hanya yang menyentuh saja batal. Ini ada pandangan dalam mazhab. Yang sentuh batal, yang kena sentuh tak batal. So dia kata ini sejajar dengan qiraat biasa, aula mastumun nisa. Sedikit panjang lam dia tu. Yang mengkhususkan kepada fa'il, yang membuat sahaja, yang penyentuh sahaja. Ini pandangan daripada mazhab Syafi'i. Mazhab jumhur, mereka mungkin ambil pendekatan yang lain, mereka ada usul yang lain, mereka mengatakan mungkin hadis ini memperincikan, menerangkan sunnah, menerangkan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, maka itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang hukumnya. Jadi macam mazhab Maliki mengatakan bahawa sentuhan yang tak bersyahwat tidak membatalkan. Dalam mazhab Hambali, Hanafi tak batal kalau bersentuh, mereka jima' sahaja membatalkan wuduk. Apapun, pandangan mazhab Syafi'i ini jangan dipandang remeh, sebab dia juga merupakan satu pandangan yang dinukilkan daripada beberapa sahabat besar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, tokoh-tokoh ulama lain, Imam Az-Zuhri, Zaid bin Aslam, Makhul, Al-Sya'bi, An-Nakhai, Ata' bin Rabah, dan ramai lagi para ulama sebelum daripada Imam Syafi'i sendiri lagi. Dan
Kita sebut ini sebab kita nak belajar macam mana para ulama beristidlal dengan nas-nas dalam mengeluarkan suatu hukum. Dan ini merupakan wasilah utama yang membuka sudut pandang kita dalam kita belajar agama, dalam kita bertafakuh, supaya menjadikan kita lebih faham, lebih menjadikan kita menghargai pandangan-pandangan para imam mujtahid ini walaupun mereka berkhilaf. Yang unik dalam bab ini, Abu Hanifah yang menetap, yang berasal daripada Iraq, diambil pandangan Ibnu Abbas yang merupakan madrasah di Makkah, dan Imam Syafi'i yang merupakan aliran di Makkah pula mengambil pandangan Ibnu Mas'ud yang merupakan madrasah di Iraq. Saya tak nak tarjih, jangan tanya saya, Ustaz, habis itu batal ke tak batal, Ustaz? Itu bukan tugas saya untuk nak memberikan fatwa sedemikian. Cuma jangan bergaduh. Kadang-kadang antara suami isteri ni, suami mungkin dia kata dia belajar kata tak batal, isteri kata dia belajar dia batal. Ikutlah masing-masing. Siapa yang kata tak batal, tak batal lah. Siapa yang kata batal tu ambil je lah wuduk kan. Not big deal. Itu semua fiqah kita dalam beragama, dalam kita beribadat, ini semua pandangan daripada ulama yang mujtahid yang berasaskan kepada nas-nas yang masing-masing ada hujah masing-masing. Masing-masing ada dia punya pandangan dan pegangan, dan saya pun ada pandangan saya dalam bab ini. Tapi apa yang saya punya pandangan, saya tak adalah nak ilzamkan sahabat-sahabat semua, hadirat semua untuk berpegang dengan pandangan tersebut, kerana di sana ada orang yang lebih utama untuk kita cari, untuk tanya pandangan-pandangan dia, insya-Allah. Jadi wallahu taala alam, saya cukup dulu sekadar ini untuk minggu ini. Insya-Allah kita sambung kembali beberapa perbahasan dalam ayat ini lagi untuk minggu yang akan datang, ya. Jazakumullahu khairal jaza. Okay, ada yang tanya tadi, Assalamualaikum, tadi doktor ada sebut yang batal hanya mentuh saja. Maknanya wanita yang disentuh jika dia duduknya tidak batal. Ini salah satu daripada aliran mazhab Syafi'i. So saya beritahu tadi, dalam mazhab Syafi'i sendiri dia ada dua aliran. Satu aliran yang mengatakan dua-dua batal. Ini maksudnya yang kata dua-dua batal ni mereka yang pergi kepada aliran takwil lah. Dia takwil hadis tu berlapik. Yang tak takwil, dia kata tak semestinya hadis yang Nabi cium ataupun Aisyah sentuh ini berlapik, boleh jadi berlapik, boleh jadi tidak berlapik, tetapi mereka gunakan ayat fa'il la masa kat situ, yang maksud dia kata yang sentuh sahaja batal, yang tak disentuh tak batal. Ini dua-dua ini ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita hormat kedua-dua pandangan, kita hormat semua pandangan para ulama kita, insya-Allah. Pilihlah pandangan yang insya-Allah paling jelas kepada kita. Ada orang dia kata dia faham macam mana cara ulama mazhab Syafi'i memahami bab ini. Ada orang dipaham seperti mana mazhab lain yang mengatakan bahawa kita tak perlu, kalau dalam hadis itu tidak memperincikan tentang lapik atau tak lapik, maka diambil secara umum, maksudnya yang tak berlapik. Kalaulah dia batal, nescaya Allah akan turunkan ayat ataupun wahyu mengatakan Nabi SAW punya wuduk batal. Tetapi bila sentuhan itu tidak batal, maka itu menunjukkan bahawa sentuhan biasa suami isteri itu tidak batal. Itu satu sudut pandang daripada pelbagai mazhab yang menunjukkan kekayaan kita dalam ilmu fiqh ini. Barakallah fikum. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.